Macam mana dia boleh lepas pintu yang ada alarm tanpa bunyikan alarm, kemudian panjat tangki air yang setinggi 15 kaki tanpa menggunakan tangga, dan buka penutup tangki tu, masuk dan tutup balik, kemudian lemas. Macam mana dia boleh buat benda tu semua? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Elisa Lam dilahirkan pada tahun 1991 dan dibesarkan di Kanada. Ibu bapa Elisa ni adalah asalnya warga negara China tapi dah berpindah ke Kanada dan mendapatkan rakyatan di sana. Dan Elisa ni adalah seorang yang sangat-sangat periang. Dia blogger, dia minat ke arah fashion. Tapi Elisa juga turut didiagnosis dengan beberapa penyakit mental seperti bipolar disorder, depression. Walaupun macam tu, ibu bapa Elisa ni tak pernah nampak yang anak dia orang cenderung untuk membunuh diri atau mencederakan diri sendiri. Dia ada penyakit tu, tapi dia tak ada sifat-sifat yang nak mencederakan diri dia sendirilah. Pada 13 bulan 1 tahun 2013, Elisa bagi tahu dekat family dia yang dia dah tempah tiket daripada San Diego untuk pergi ke San Francisco, Santa Cruz dan juga Los Angeles. Elisa gelarkan trip dia ni sebagai West Coast Tour. So Elisa sangat-sangat excited lah untuk pergi ke tour ni. Walau macam mana pun parents dia agak risau sebab dengan penyakit-penyakit yang dia ada. Tapi walau macam mana pun, last sekali dia orang dah risau pujuk-pujuk, dia orang buat deal yang Elisa kena check in dengan dia orang, bagi tahu keadaan Elisa ni tiap malam. So maksudnya tiap-tiap hari kena report okey tiap-tiap hari. So akhirnya pada 26 bulan 1 Elisa tiba di Los Angeles menaiki kereta api. Dan Elisa check in di sebuah hotel yang sangat-sangat terkenal dengan aktiviti-aktiviti jenayah malangnya. Tapi hotel tu still lagi beroperasi sampai sekarang. Malah hotel tu masih agak terkenal lah, ramai juga yang check in. Dan hotel tu diberi nama Hotel Cecil. So kalau korang tahu pasal Hotel Cecil ni, antara kes yang popular yang pernah terjadi dekat Hotel Cecil ni adalah kes Black Dahlia. Anyway, sebaik saja Elisa sampai dekat hotel ni, dia terus diberikan sebuah bilik yang seakan-akan hostel, dengan dia share bilik lah dengan pelancong-pelancong yang lain di tingkat 5. Tapi malangnya, pada lebih kurang baru malam pertama kalau tak salah aku, Elisa terpaksa dipindahkan ke bilik private sebab pengunjung-pengunjung hotel kat situ tu mengadu yang Elisa ni ada buat perangai yang tak menyenangkan diorang lah. So Elisa terpaksa dipindahkan ke bilik perseorangan, masih juga di tingkat 5. Dan pada 31 bulan 1 tahun 2013, tarikh yang mana sepatutnya Elisa daftar keluar daripada hotel tu. So pada 31 bulan 1 tu, bila Elisa tak contact parents dia dah terus sangat-sangat risau menentangkan dengan keadaan kesihatan dia lagi. So laporan polis terus dibuat dan pihak polis dikatakan bertindak sangat cepat juga dalam kes ni. Dia orang terus datang, dia orang interview staff-staff hotel, dia orang cari. Dan kes ni sebenarnya mendapat liputan yang sangat-sangat meluas, bukan sahaja di Los Angeles tapi boleh dikatakan hampir seluruh dunia pada masa tu. Ramai yang mengikuti kes Elisa ni. Tapi walaupun macam tu, Elisa tetap juga tak dapat ditemui. Orang terakhir yang bercakap dengan Elisa ni dikatakan adalah seorang pemilik kedai buku, yang mana dia bagi tahu yang Elisa pada masa tu berkelakuan biasa je. Dia tengah beli buku-buku souvenir untuk family dia. Dan Elisa juga ada cakap yang macam dia risau, takut beg dia tak cukup, tak muat untuk beli barang-barang banyak-banyak ni. Sangat-sangat lama, maksudnya dia tak menunjukkan tanda-tanda yang macam dia tengah ada masalah mental dia tu. Tapi sepanjang kehilangan Elisa ni, pihak polis mendedahkan satu rakaman CCTV tentang Elisa yang mana sangat-sangat mengejutkan sebab
kita tak dapat nak agak apa yang Elisa ni buat dan apa yang dia tengah lalui. Dan kejadian mula jadi sangat-sangat pelik ataupun aneh dan misteri pada masa ni. Dan ini adalah rakaman CCTV Elisa. Macam yang korang dapat tengok Elisa bila dia masuk dekat lift tu, dia tekan semua button-button yang ada dekat lift tu dan dia macam sembunyi. Lepas tu ada sampai satu masa dia macam dia keluar daripada lift tu dan buat gerakan tangan yang tak tahu, seolah-olah macam dia bercakap dengan orang ataupun, tapi tak ada siapa-siapa kat situ. Dan yang paling aku pelik sekali ialah lift tu tak bergerak masa dia masuk dalam lift tu dan tekan semua butang tu. Lift tu tak bergerak pun. Dan korang dapat tengok tadi bila Elisa pergi dari situ je, lift tu terus mula turun satu-satu ikut button yang Elisa tekan tadi. So kenapa lift tu tak bergerak? Dan itu adalah momen-momen tak air Elisa sebelum dia ditemui mati. Bercakap pasal kematian Elisa ni pun, dia sebenarnya ditemui di tempat yang sangat-sangat tak logik dan pelik. 2 minggu selepas rakaman tu dikeluarkan, dan walaupun rakaman tu mendapat tontonan yang begitu luas sekali, ramai orang tengok, tapi rakaman tu tak membantu pihak polis apa-apa pun. Dan 2 minggu selepas rakaman tu dikeluarkan, selepas Elisa ni hilang, tetamu-tetamu di Hotel Cecil ni mula mengadu yang dia orang ada dapat air dia orang, tekanan air dia orang rendah dan air dia orang tu rasa macam agak pelik. Malah ada setengah laporan bagi tahu yang bila dia orang buka je air tu keluar warna merah hitam macam air keruh. Salah seorang pekerja hotel tersebut diarahkan untuk pergi tengok dekat tangki tu, dan bila dia pergi kat tangki tu, dia naik, dia tengok dan dia terjumpa mayat Elisa Lam di dalam tangki tersebut. Untuk pergi ke tangki tersebut, Elisa perlu lalu satu pintu yang ada alarm, dan Elisa perlu tahu kod alarm tu untuk sebab kalau dia buka juga pintu tu, alarm akan berbunyi, yang mana memang pekerja-pekerja hotel semua akan tahu. Dan katakanlah dia dapat lepas alarm tu, tiba-tiba dia dapat alarm, dia dapat kod untuk pintu tu. Sampai kat situ dia kena naik panjat tangki tu tanpa menggunakan tangga, dan sampai dekat atas tu dia kena buka penutup tangki tu yang berat seorang-seorang, masuk dalam tangki tu dan tutup balik tangki tu, dan kemudian lemas. So macam sangat-sangat mustahil untuk seorang perempuan, even lelaki sekalipun, untuk nak buat macam tu. Kalau nak bunuh diri pun kenapa tak banyak lagi cara yang lagi mudah kot. Malah selepas kematian Elisa ni, tak sampai sebulan selepas tu, ada seorang pengunjung pergi kat situ dan dia curi-curi pergi dekat tangki air tu, dan dia tunjukkan perjalanan laluan yang Elisa sepatutnya pergi dekat situ. Dan korang boleh tengok sendiri yang laluan tu macam tak logik lah untuk Elisa lalui. Tapi walau bagaimanapun, kematian Elisa direkodkan sebagai accident drowning. Maksudnya tak ada unsur-unsur jenayah yang terjadi. Dan pendek kata, macam itu je lah yang terjadi kat Elisa. Ibu bapa Elisa cuba saman pihak hotel, tapi macam mana pun ditolak. Laporan daripada bilik bedah siasat mengatakan Elisa tak ada tanda-tanda dia ambil dadah ataupun mabuk pada malam tu. Cuma dia
stop ambil ubat dia, ubat untuk kesihatan mental itu untuk sehari 2 hari sebelum tu. Tapi katakanlah dia tak makan ubat tu yang buatkan dia buat perangai macam tu, tapi macam mana pula yang dia pergi sampai ke atas bumbung tu untuk nak masuk dalam tangki air tu? Dan malangnya mungkin hingga ke hari ni kita tak akan dapat tahu punca sebenar kematian Elisa. Walau macam mana pun, kita still boleh buat andaian. Dan aku suka nak dengar apa pendapat korang tentang kenapa dan bagaimana Elisa ni boleh mati ataupun anything. Sebab ini di antara boleh dikatakan top 5 lah aku punya misteri yang aku pernah baca dekat internet. So aku memang harap sangat-sangat kalau korang ada penjelasan apa-apa. Anyway, apa-apa pun, itu saja daripada aku untuk kali ni. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe kat channel aku. Dan kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Kepada sesiapa yang nak kontak aku, korang bolehlah hubungi aku punya IG ataupun FB. Nama aku untuk dua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Aku juga ada akaun TikTok. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah pendek masih menggunakan airline yang sama, Key In Case. So tak kisahlah korang daripada YouTube, TikTok ataupun daripada mana-mana, aku sangat-sangat hargai support korang semua. Masih banyak. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.